Hi and Assalamualaikum everyone. Welcome back to another insightful episode of the Our Mental Care podcast series. So today we have the same counselor, Miss Arifa from the Our Mental Care, and again Mr. Shafiq. Hello, hi. Hello. Today our topic is through the therapist's eye post-session music. So for me, myself, I didn't have any knowledge about psychologists or anything. So can you guys explain what is therapist's eye post-session music? Anyone? Okay, podcast kita, episode kita kali ni special sikit sebab kita tak buat outreach to clients ataupun dia more towards awareness lah for clients, additional knowledge untuk client, tapi more towards speaking for therapist dekat seluar sana lah. So kita untuk episode kali ni kita just nak membincangkan the post effect ataupun post episode after a session happen. So usually kalau therapist kan, kalau klien datang, dia akan bercerita sometimes isu yang dibangkitkan ada yang berat, ada yang tak berat. Tapi macam mana pula lepas klien release ataupun share dia punya problems, okay, dia akan rasa release. Tapi macam mana pula orang yang menerima? So this is the talk about what is the after effect for the therapist after hearing a lot of uncovering a lot of traumas, negative experience. Sebab kita bukan simpati, kita empathy. Which is we feel as if we are in their shoes kan. Yeah. So that's So what is different between sympathy and empathy? Like, okay, sympathy tu kita melihat masih lagi di our eyes, from our eyes, POV. Cuma kita just, kesiannya orang tu rasa macam tu, kesiannya macam tu. Maksudnya bila kita rasa kesian tu, kita hanya merasakan for her. Tapi kalau empathy, kita feeling kita tak rasa kesian, kita yang sedih. Ikut sekali. Merasai lah basically. Merasai feeling tu. Bila kita empathy, of course bila dia uncover trauma kan, kita rasa apa yang dia rasa. So of course kita akan rasa berat juga kan. So macam mana pula untuk therapist tu? Lepas dia orang rasa berat, siapa pula yang kata untuk dia rasa berat dia kan? Macam tu lah. So this episode is all about that. Maybe sometimes ramai je klien yang tanya, korang okay ke kalau I nak cerita ni kan? Berat lah, sorry. Ada sorry pula kan? So we're going to talk about that today. okay. So do you guys feel like mentally drained or physically drained after the session? Jujurnya ya, basically memang jujurnya ya. Kalau basically I buat session dekat bilik ni, and before session kalau boleh I akan sampai 30 minutes or 50 minutes sebelum session start lah. So, kalau contoh start pukul 3, 2.45 ke 2.30 tu dah sampai. So untuk ambil the mood lah sebenarnya, and reflect balik. Kalau klien yang baru, just ready the mental lah. Kalau klien yang berulang, fikir balik apa yang session sebelum ni, first session. So kalau kata drain ke tak drain after the session, I pernah lepas session, couple session tak silap, 30 minit I termenung. Termenung 30 minit, 15 to 30 minutes kan. Termenung, kosong otak, tengok kiri, tengok kanan. Kalau orang tengok gila. Tapi tak, itu macam meditation pun ada juga. So macam just untuk kosongkan minda. And how macam kalau lepas I keluar daripada session punya bilik, I tak nak cakap dengan sesiapa kalau boleh. So well, the energy itself dah drain. Memang drain gila-gila. And kita rasa sangat penat. Kalau biasa I lepas habis session, I akan cari makanan lah. I can cari makanan. Everything. So macam carilah. Kalau contoh lah, kalau macam seminggu tu tak minum manis, okay, hari session minum manis. Macam tu lah. So that ada that kind of sebab benda tu kat sini kan dia macam so macam nak cheer up balik diri sendiri. So macam tu lah. So can you guys share some of the most profound insight you had following a therapy session? Insight for after doing session, what profound insight? For me, the power of silence lah. Sebenarnya kan, the power of silence. Actually during the session juga, silence itself pun sangat bermakna sebenarnya tau. Kalau kita ada sesi kan, kita pun tak tahu nak cakap apa, ataupun bukan tak kita tak tahu cakap apa, ataupun kita menunggu klien kita cakap,
kita diam je. Kita jangan push. Kita diam je. Dia ada awkward silence tu. Sebenarnya sebab apa dia orang tengah berfikir ni kat dalam tu. Just actually power of silence is stepping back, bagi sedikit ruang untuk bernafas lah sebenarnya. During that intense internal punya session kan. So sama juga kalau therapist pun after session pun the power silence ni senyap je sebenarnya. Tak payah buat apa-apa. Itulah macam duduk diam. Sometimes I lepas sesi kan I selalu duduk dekat tempat my workplace. Kat sebelah kan ada deskmate kan. Adalah deskmate kan. Dia terus nak cakap, nak share apa-apa. Oh kejap. Kejap. Bagi saya luang dan waktu. So kita nak buat benda lain dulu. Tapi silence tu memang very powerful sebenarnya. Okay. So sekarang kita nak cakap pasal dalam session. Okay. Okay. Kita sendiri as a manusia, mesti kan ada masalah sendiri. Ada so, if clients tu datang kat kita untuk cerita the problem, so what do you guys feel? Macam like, oh klien ni tak apa-apa ke? Macam, oh okay ni klien ni macam kita kena bagi solution dia. Semua so, macam, if like sometimes the problem relatable dengan kita. So macam ni, like korang as a therapist, find the solution untuk the client. Maksudnya kalau klien tu datang dengan masalah yang kita hadapi juga macam tu. Maybe relatable juga or tak relatable tapi macam mana like maybe macam kita fikir macam oh the problem dia ni macam remeh je tapi kenapa dia fikir macam tu. Faham. Kalau yang first tu kata kalau relatable tu of course ada lah. Basically kadang-kadang klien datang dalam keadaan masalah tu, bila kita dengar kita dah boleh anggap masalah tu akan pergi ke mana. Dia macam macam kenal je. Macam aku je ni. So bila benda tu berlaku sebenarnya dia konflik dalam diri kita juga as a counselor. Sebab kita kadang-kadang as a human being kita nak orang kata apa macam menghargai ataupun melayan perasaan sedih tu kan. Sebab kalau kita tak ada perasaan sedih tu, kita tak adalah kegembiraan dalam kehidupan. Sebab kita nak gembira mesti sebab ada sesuatu berlaku and then joy akan berlaku. Tiba inside out balik. So at one moment kita just nak kita memahami diri kita sendiri. So bila klien came out dengan soalan ataupun masalah yang lebih kurang macam kita akan bantu dia sehabis boleh. Kita akan cuba bagi celik akal, insight and everything. Tapi one part yang I pernah buat adalah I macam takkan terima apa dalam video. I macam okay, this is the professional setting. Itu je, aku tak nak tahu pasal masalah. Aku akan settle macam tu. So ketika I dah keluar daripada session, I know the solution. I know how to resolve things. But tak nak. Tak nak. Dia nak macam ni kan. Tapi benda tak sihat lah sebenarnya. Sebab kita tak nak kata apa, menerima hakikat. Tu tak bagus juga sebenarnya. Kita tak ready juga. Mungkin tak ready juga. Sebab kadang-kadang kita boleh, sebab masalah kita tak dia bukan A, B, C, D. Dia bukan hitam putih. Dia kompleks. Banyak benda yang kita kena tengok. Dinamik dia, spektrum dia. Kalau dia boleh settlekan masalah, contohlah dengan kawan dia dalam keadaan A, B, C, D, mungkin kawan dia tak sama macam kawan kita. Dia punya cara fikiran dan lain-lain. So kalau relatable, I think sehabis baik sebenarnya nak elak daripada konflik yang denial lah sebenarnya. Cuma susah lah kita as human being kan. Tapi kalau lah klien tu datang dengan masalah remeh, sebagai seorang kaunselor, basically kita orang ada ethical yang terima tanpa syarat kan? Terima tanpa syarat. So anylah, kalau masalah tu cakap saya stres sebab kasut saya hilang. Dah simple. Tapi boleh baru je lah. Tapi bila kita discover rupanya kasut tu mak dia bagi. Mak dia dah meninggal. Yeah. Betul. So basically sebenarnya satu benda yang remeh tu came out dengan satu trauma ataupun satu benda yang besar kat belakang. So that's why as a counselor, mungkin kalau counselor yang lama rasa benda ni tak ada isu. Tapi mungkin counselor yang baru first 2 years, first 1 year tu dengar macam serius lah. Kadang-kadang kita rasa nak marah kalau kan. Itu betul fikir. Tapi no, sebab kan memang dalam keadaan yang kita sedang keserabutan otak, isu kecelaruan, emosi dan sebagainya. Memang kita nak fikir dengan normal sebenarnya. Itu reality. Tak boleh. Sebab kita dia macam satu setting yang tu benang yang serabut tu.
So nak settle dia adalah dengan mengait, betul tak? So untuk settlekan masalah-masalah tu, kita kena ceritakan lah. Cerita satu. So sekecil benang boleh menyelesaikan benang yang berserabut yang besar. So itulah masalah. Tapi ada juga untuk I kan, ada je sesi yang tak relatable pun. Tapi kita nak buat aktiviti. Contoh hari tu ada satu klien I, dia sangat perlukan bantuan bersama-sama. Dia tak nak macam di-interview ataupun dia tak nak macam disolah. Macam tu. Dia macam nak in the group tapi tak ada in the group lah. In the individual session lah. Jadi, I include sekali dengan terapi tu. Contoh kan, kita kena buat 1 jar, ada 2 jar. Okay, kita akan includekan positif and negatif. Macam tu, untuk self-esteem punya aktiviti lah. So, I akan cakap dia, nak tak kalau I include sekali? So, kita boleh buat sama-sama. Dan kita sharing sama-sama. So, bila kita buat benda tu kan, kita pun rasa macam, kita pun sekali lagi. So, macam seronok juga macam tu. Sometimes, I selalu buat metaphorical card lah. I ada bagi macam gambar-gambar, card-card yang tak ada tulisan, tak ada apa, cuma interpretasi oleh klien tu sendiri. Sometimes dia punya interpretation tu Lagi dahsyat. kita betul hati kita tau. Maksud kita bila kita fikir balik, betul lah klien yang cakap betul tau. Macam betul lah klien cakap ada insights kan. Tu apa yang kita dapat juga sebenarnya lah di time as a counselor. Betul, kita kadang tak boleh nak jangka apa yang klien cakap. Betul. Sampai kita rasa macam, dia macam tengah counselling kita balik. Betul. Sampai saya cakap Dia try untuk ni. macam bagus lah. Macam thank you Sebab thank you. dia punya pengalaman kehidupan dia tu berbeza-beza. Tambah-tambah kalau dapat klien yang berumur, yang ada pengalaman yang sangat-sangat banyak. So as a counsellor yang basically muda lagi. So kita dapat pengalaman, tak perlu jadi dewasa untuk dapat pengalaman. Sebab kita bercakap dengan manusia. Itu antara benda yang seronok rasanya. Sebenarnya dia sharing je. Sebenarnya sharing session je. Dah sharing session untuk open our mind. Yeah. Betul. And POV for other people. Betul. No one is above anyone. Betul. Bukan yang macam counselor ni, dia tahu je semua benda. Tak juga. Tak semestinya. Kita just guide je. Kadang-kadang kita pun lost. Apa nak buat lepas ni? Betul. Silence. Macam tu lah lebih kurang. Kita still cakap pasal the session in the room. So of course, as a therapist, manusia, human being, kita ada emotion kita sendiri. Yep. Kita bukan robot. So like if one day dalam bad mood lah tiba-tiba ada session. So macam mana, how do you guys overcome the bad mood for the session nanti? Kalau untuk saya, every day mesti I akan sampai 30 minit ke 45 minit sebelum sesi lah untuk baca balik macam Syafiq cakap lah. Kita akan baca balik, review balik apa treatment kita kena print out. Kalau I tak sempat, contoh macam lambat sampai ke, I akan baca dulu malam sebelum untuk prepare untuk sesi tu. Tu satu. Satu lagi, kita as a therapist kena take care of diri kita. Itu penting tau. Kalau kita tak boleh be in a mind yang kita okay, kita boleh terima, kita tak boleh open, benda tu kita tak boleh lah. Kalau kita buat sesi, kita memang tak boleh jadi sesi. Sesi tu takkan jadi terapeutik. Jadi, ni adalah tanggungjawab. Ni lebih kepada tanggungjawab terapis tu. You bad mood ke, you tak bad mood ke, you still have to work. Kan? Orang lain pun sama je dengan kerja-kerja lain. Cuma, you kena pandai lah cari kalau you bad mood, apa yang boleh buat cerikan you. Mungkin you boleh buat mindfulness activity dulu ke, dengar lagu yang ke. I selalu makan. Sebelum sesi kena makan dulu. Tak boleh perut kosong. Kalau tak boleh fokus. Hungry. So, makan tu penting, minum tu penting, preparation tu penting. Kalau tak prepare, tu jadi gelabah kan. So, benda tu, apa yang kita boleh kawal. Macam tu. Ada tak pengalaman time tu bad mood? Ada something berlaku personally lah. Benda tu berlaku literally 2-3 jam sebelum session. So sebelum tu okay, happy nak buat ni. Tiba-tiba berlaku benda yang tak dijangka. Memang bad mood. So macam fikir, macam mana aku nak handle klien lepas ni? So tapi time tu macam tak boleh nak handle that emotion dan sebagainya. Teruskan juga terapi. And memang nampak dia klien memang bukan tak puas hati. Dia klien okay. Cuma kita nak terima tu tak fully. Kita nak tolong dia pun macam tak dapat nak fulfill apa yang dia nak. Macam like you are not in the room. Yeah. Understand. Ya, dia macam otak kita kat luar, badan kita juga kat sini. So basically kita dah terlalu penat dengan masalah kita sendiri. So and then tambah pula masalah klien. Benda tu jadi double. So time tu memang rasa bersalah juga dengan klien.
Tapi bila klien kata time tu pun ni first session, so tak perlu banyak nak bongkar ataupun nak selak satu-satu masalah klien. So lebih kepada pengenalan and nak bagi dia percaya je. So okay, cumanya kita sendirilah as a counsellor, kita tak puas hati dengan diri kita. So how nak handle benda tu sebenarnya macam Arifah cakap kita kena ada rutin. Kan, kita kena rutin. Cuma macam I suka dengan lagu. I dengar lagu yang kelakarnya tak kisah punya keadaan pun, I akan dengar lagu sendu. Macam sekarang I tengah dengar lagu Serana by For Revenge. Dengan itu dia macam lagu dia macam jerit sikit. Tapi biasa, so macam rutin benda tu. Tapi lagu tu akan berubah-ubah mengikut keadaan. So at least kita release the stress ataupun release kita punya tension sikit. And then bila masuk session, sebab kita kena faham kita kerja, kan, betul tak? At the end of the day kita kerja. Kalau doktor bad mood, satu hal pula. Tapi orang profesional, tapi dorang profesional, betul tak? So kita samalah as a counsellor, as a therapist, kita kena profesional. Macam tu lah, ada punya lebih kurang ada punya pemahaman lah. Have you guys pernah macam like, before the session macam okay, mood okay, then in the middle of the session macam dengar korang punya klien punya problem semua, tiba-tiba macam bad mood dengan klien punya problem? Pernah. I mean bila kadang-kadang aku tak ingat lah, tapi bukan dalam masa terdekat, masa awal-awal jadi kaunselor. Ya mungkin sebab tu tak matang lagi, tak tahu macam mana handle the situation kan. So kita rasa macam nak bagi je solution terus. Kau buat macam ni jelas senang. Tapi as a kaunselor kita tak boleh buat benda tu secepat itu. Sebab kita rasa macam masalah tu terlalu remeh sampai kan sebenarnya dia yang tak sedar masalahnya dia. Dia cerita-cerita salah orang ni, salah orang. Lalu dia cakap, kau yang masalah. Tapi tak. Kita boleh buat benda tu kan. So, annoying benda tu. Tapi ya, minta maaf dekat klien tu. Tak tahu dia tengok kita kan. Orang kalau minta maaf kan. So, bila apa yang I buat adalah I habiskan session dengan cepat lah. Supaya klien tu tidak drag dengan emosi kita sekali. Since itu pun muda lagi, tentu umur 21, 20. So bukan salah klien lah basically. Kita je lah tak ready lagi. Tapi Alhamdulillah lepas a few years dah, 5 tahun jadi counsellor, tak ada lagi isu tu. Alhamdulillah. Dia macam kalau kita masuk sesi tu, kita macam I ada satu self talk. Dia cakap prep talk lah. Dekat diri kita, this is not about you, this is about client. Whatever it is, this is not about you, this is about client. So dia boleh cakap apa dia nak cakap, kan, apa yang dia nak. Dia boleh buat apa-apa suka hati dia je dalam bilik ni kalau dia nak. Sebab basically dalam sesi counselling tu, pentas tu adalah klien, bukan kaunselor. Bila kaunselor rasa, kalau lah dia tiba-tiba terdetik, pentas tu ataupun that moment adalah untuk dia, dia kena check balik diri dia. Sebab itu adalah masa untuk klien. Kalau sebab ada je kaunselor yang dia datang sesi untuk bagi nasihat. Kita tahu dengar. Yeah, sebab kalau tak tahu I rasa as a counsellor 80% je kita cakap. 80% kita dengar, 20% dia cakap. Kadang-kadang mungkin sampai 90% je, betul tak? So untuk kita itu pun 10%, oh ya ke, faham? Dia paraphrase benda tu. Summarize balik. Yes. Sebab kerja counsellor adalah dengar. Kalau lebih daripada tu, jadi speaker. Itulah. So you guys as a counselor, of course you guys have as a human being, of course ada emotion apa semua. Of course. Kita kan robot. So, okay, after the session with client apa semua, of course akan like mentally train, physically train. So like, how do you guys part the reflection for therapists after the session? Okay, I nak macam nak okay balik lah after the session I usually try, I tak cakap, saya senyap dulu, tak cakap. Tapi lepas tu I akan, I tak membiar, I kena always self-reflection lah. Self-reflection is very important. Macam, I selalu ajar klien untuk buat thought journal. I buat thought journal tak? Kita duk cakap dengan klien, you buat thought journal, you buat thought journal. Tapi kita buat thought journal tak? So, sometimes I write it out. Kalau I rasa it's too overwhelming, I write it out. Sometimes I selalu ajar my partner lah. Jom tengok movie, jom ini. I feel macam banyak kerja lah. I feel so tired. Kita pergi sini je, kita pergi sana. Macam, ada je lah aktiviti yang kita orang nak buat kan. But at the end of the day, you have to always ask yourself back, am I doing okay? So far macam mana? Macam tu kita kena tanya diri kita. Self check in lah. Self check in. Macam saya sebenarnya suka untuk meluah. Tapi sebagai kaunselor, kita tak boleh benda tu sebagai etika kerasaan dan sebagainya. So most of the time apa yang saya akan buat adalah
I akan cerita general. Cerita general untuk release the issue je sebenarnya. Sebab kita faham kerahsiaan tu memang sangat-sangat tinggi. Dan kita tak boleh cerita walaupun benda tu sikit. Tapi kalau cerita lah, kita just release the general thing, tak ada isu lah sebab semua orang merasai benda tu. Another thing, I akan lari lah. Lari atau pergi gym. Dua benda tu lah. Sebab I perasan dalam kajian pun kalau kita ada masalah mental health, one of the cara untuk kita keluarkan dopamin dalam kegembiraan dalam hidup kita adalah dengan exercise. So contoh macam minggu tu berat gila-gila, I pergi main bola, pergi main futsal ke, main badminton. So untuk release the emotion. Yes. Betul. Sebab nak cakap tak boleh. I tak suka exercise ke tidur. Tidur. Tengok macam show ataupun movie kelakar kan. Kadang-kadang kita yang kelakar gelak-gelak tidur. Macam tu. I suka tidur lah. Kalau tanya partner I pun memang dia akan cakap I selalu tidur. Tak, Rifah, aku nak tanya. Kalau you as a counsellor kan, bila you dapat satu isu yang berat lah basically kan, macam mana you handle? I mean, macam mana you handle diri you after? Ada je yang partner I nangis. Oh, okay. So emotion kan? Situasi sedih sangat. Tapi I akan hold myself from crying in the ring. In the room memang I tak, kalau boleh I tak nak nangis, I tak nak apa sebab I takut dia reflectkan diri klien. Klien akan rasa, dia pun nangis teruk sangat ke takut dia rasa tu. Jadi kita hold. Tapi bila kita keluar kan, habis sesi, kalau satu benda yang sangat traumatik, I akan nangis. I rasa macam sedihnya, I rasa kesian sangat, macam melo sangat hati tu kan. Tapi I nangis, I keluarkan macam tu lah. Kalau I macam buntu kan, macam ada case court lah, ada je case court lah apa benda semua tu, I akan revert to another therapy. Either for client kita refer ataupun kita yang pergi jumpa terapis tu sebabkan keberatan. Mungkin ada benda kita kena, sebab tu self-reflection is important. Kita kena tanya balik, kenapa isu ni berat? Mungkin ada kena dengan trauma kita dulu as a therapist. Jadi cuba kita try jumpa terapi lain kan. Kita cakap, tak tahu kenapa I rasa macam berat sangat, I rasa sedih tak pasal klien ni punya isu kan. Mungkin ada benda yang kita tak unconscious. Mungkin ada benda-benda yang kita hold tentang personal. Jadi bila terapis tu tahu kita terapis, dia akan cakap juga, tapi you know kan, klien punya issue is klien punya issue, you punya issue, you is not the client, the client is not you. Dia akan dengar balik apa yang kita cakap, dan dia akan validate balik, dan dia, so kita akan rasa macam, betul, okay. So the conclusion is, when you feel heavy, when you feel hard, always find help jugalah. Sama je macam klien juga. Betul, sebab kawan-kawan I, of course I as counsellor, kawan-kawan I ramai counsellor lah. I nampak perasan diorang sebenarnya tak seek help pun. Dan diorang informal okay lah. I mean kadang-kadang diorang akan jumpa I, dah cerita apa semua kan. Tapi bila tengok sebenarnya, yes, we need, kita pun perlu terapis sebenarnya. At least lah untuk meluahkan, sebab benda tu dah kerasaan kan. So kalau kita cerita masalah kita, ataupun masalah klien sikit yang kita rasa macam relate and everything, benda tu tak ada isu sangat lah. And at least kita luahkan. Sebab macam kita cakap, benda yang penting adalah kita melepaskan emosi, beban emosi dan sebagainya. Dan kita kena tahu kenapa kita ada emosi tu juga. Kerana emosi comes for a reason. Kita sedih, kita marah, kita semua come for a reason. Tapi kalau for someone else punya hidup kan, tapi kita yang pula sedih dan kita pula yang marah, there must be something. Ada something trigger. Something yang trigger. So that's why you have to figure out lah, kena buka. So I selalu cakap dengan diri I, it's okay, pergi je book terapis mana-mana kan, yang kita tak kenal, yang penting tak kenal lah. Yes. Book je mana-mana, just to, ni untuk diri you je, tak ada apa pun macam tu. Kalau klien boleh buat, kenapa you tak boleh buat? Lagilah you as a, you know. Dan kita fikir benda tu. Dia macam, klien boleh buat terapi, tapi kenapa aku tak nak pergi? Orang terapi, so for apa lah pergi jumpa terapis lain? Ada ego tu. Ya, ada ego tu juga. Dia sebenarnya tu play of the ego lah. Ada je kat luar sana terapi-terapis yang ego rasa macam aku boleh buat, aku okay macam tu kan. Tapi so ada je lah. Ada je pergi terapis. So okay, like if the therapist go to another therapist, is it capable for that therapist to macam
overcome the client issue. Sebab like therapist sendiri, Ya. takkanlah client punya tu macam korang boleh capable to overcome their problem. Macam I ada je klien, tapi bukan kat sini lah. Sebelum ni diorang terapis juga, terapis yang muda, yang baru. Diorang cerita kan, maksudnya diorang ada session lah, ada session dengan I cakap sini lah, I tak nak benda, I cakap adik, kalau boleh kita jangan jadikan dia macam sesi counselling sangat, sharing session. So dia tak adalah rasa macam dia direndahkan, kita yang tinggi, ataupun dia rasa macam kita nak educate dia. Sebab yelah, of course bila terapis kita rasa macam kita boleh handle semua benda, and benda tu tak betul lah sebenarnya. Sebab kita memang, kita manusia, cuma counselor, terapis tu adalah title kerja kita. So untuk handle benda tu, selalu cakap kat klien, terapis tu juga cakap, okay, this is safe space untuk kita bincang. Apa yang you rasa, apa yang you ni. Kadang lepas habis cakap tu dah tak jumpa dah. So just nak lepaskan je, macam tu. Cuma I pun pernah juga pergi and buat benda yang sama. Memang first tu rasa macam kena judge juga. Dengan klien, dengan counselor tu, kenapa you dah jumpa I? Dia macam, alah hari ni mungkin sebab dia baru ke apa, tak tahu lah. So bila I cerita, and then I cakap lah, I just nak ada someone yang faham profession dan align dengan apa yang kita faham, and then jadikan benda tu sebagai discussion, sharing session je. Tak perlu cakap, tak nak selesaikan masalah. I just nak ni je, luahkan je. Dia macam terapis ni macam doktor lah, kurang analogi dia. Doktor pun sakit. So terapis pun sakit juga hati. Sakit juga. Tapi kita sama-sama. Sebab tu kalau dalam terapi kita tak cakap is a one way tu. Is a joint teamwork. Teamwork antara klien dan terapis. Kita bersama-sama untuk try to menyelesaikan masalah klien. Macam tu. So macam like sekarang ni, korang pergi therapist just because of client punya problem. So of course, diri sendiri akan ada our own problem sendiri. Do you guys go to another therapist for your own problem juga? Or ada korang fikir macam, aku therapist, aku pandai lah nak handle semua benda ni. Macam mana? Usually kalau personal life punya problems, I tak bagi tahu lah, I counselor. Sebab I rasa benda tu tak penting. Betul. I rasa benda tu information yang tak penting. Jadi buat apa I nak bagi tahu? I just bagi tahu je lah, I gaduh dengan siapa-siapa lagi ke apa ke kan, macam tu. Korang macam like in that, tak bagi tahu kan, you guys are therapist apa semua, so you guys being the client, have you ever guys macam like terfikir macam like, anak therapist ni, macam aku therapist dekat macam like tak rasa macam benda tu very, macam kita validate apa yang therapist tu bagi. Kalau I tak pernah buat benda tu, cumanya I macam boleh tahu lepas ni nak buat apa. Itu yang tak best kan. So macam, okay, lepas ni mesti dia akan tanya benda ni, dia akan tanya benda ni. So nak dapatkan that kind of mindset yang okay, letak luar as a therapist, as counselor, sekarang jadi klien. Benda tu agak susah sebenarnya, tapi boleh buat, cuma perlu praktis lah. Perlu praktis. Bila kalau judge tu rasanya tak kot, rasanya tak pernah. Cumanya kita macam dah boleh agak, okay, what's next? What's next? Okay, dia lepas nak buat ni, lepas ni buat ni. Tapi I ada pergi terapis. Terapi tu I tak tahu. Sebab kita dalam masalah, kita sangat tak kisahlah terapis ke tak terapis ke, kita ada dengar suara kita je sebenarnya. Kita nak kena check balik tahu apa yang kita fikir kita. Jadi bila terapis tu cakap I ni ada, masa tu ada grief, I ada hilang, I lose my baby lah masa tu. Dia cakap I ada postpartum depression lagi. I macam I ada? Macam tak kena cerita macam aku ni terapis tapi aku tak dapat sedar, tak sedar betapa yang macam kalau kita dalam problem, dalam kita menghadapi masalah, kita tak boleh tengok diri kita di luar daripada diri kita. So it's good that now macam kita cakap kita ada ni lah, okay, kalau kita ada ni kita kena buat apa sebab kita dah ada ilmu tu. So it's just like nak kena someone to check us lah. Sebenarnya terapis ni dia check kita, dan kita boleh tahu dah lah what is to do next macam tu. Kalau kita tak tahu, can always go to therapy juga. Betul, sebab walaupun kita as a therapist, as counselor, sebenarnya kita tak sedar diri kita ni macam mana. Macam kalau kita jumpa klien, kita rasa macam apa yang kita cakap tu benda mudah. Tapi bila kita cakap dengan klien tu, kita rasa macam this is a big deal kan. Tapi so that's why bila kita pergi jumpa terapis yang lain, firstly jangan cakap lah kita terapis kan. Kita just cakap kita nak jadi klien biasa, and then one counselor tu akan nampak another perspective. Sebab kita punya perspektif ni limited.
Sebab kita most of the time kita bias dengan diri kita sendiri lah. Macam Arifah cakap kan, you aku ada. Tapi sebenarnya mungkin kita tak perasan. Sebab benda tu tak wujud secara sedar. Sebab benda tu bila kita selak. Oh, kat sini. Bila dia orang dah sebut, contoh In denial ke? Sebenarnya terapis punya kerja ni adalah untuk menyelesaikan macam puzzles. Klien akan bagi macam jungle yang you tolong susunkan. Macam tu. So sama lah dengan kita. Sebab kita malas nak buat sebenarnya. Malas nak buat untuk diri sendiri. Betul. So kalau kita dah serabut sangat, pergi je jumpa terapi, tolong disusun. So kita dah tahu dah. Betul. Macam tu. Lagi mudah sebenarnya. Lagi mudah sebenarnya. Sebab kita terapis, so kita tahu the next step, apa yang kita kena buat. Betul. Cumanya macam mana nak first step. First step tu yang penting. Itu yang tak ada. Itu yang susah. So as you guys banyak macam ada lot of session dengan problems from your client, ada big problem, ada small problem. So do you ever like burn out from the session? Jujurnya memang ada. Memang kalau kadang klien yang repeat ada masalah yang sama, kita the same client ada masalah yang sama dan kita tahu yang dia sebenarnya tak nak berubah for now lah. Cuma dia just nak layan the perasaan. Kita penat juga untuk orang kata apa, untuk buat benda yang sama. So kita rasa macam, am I not good enough untuk bantu dia? So kita burn out lah. Kita macam tidak macam tu. That's benda-benda yang macam tu yang buatkan kita rasa macam mulalah doubt dengan diri kita. Am I a good counsellor? Am I really good in this thing and everything kan? So of course ada. Itu kalau repeatedly. Kalau yang ada masalah yang tiba-tiba besar gila and benda tu yang kita rasa macam trauma kita and everything, so benda tu lagi trigger burn out. So burn out tu memang wujud lah. Maksudnya memang ada. Tapi kalau I thankfully lah, I tak bond with any, macam ni company I kan. Jadi I boleh minta macam cuti seminggu. I nak buat benda lain. Ataupun sebab I ada benda-benda lain yang boleh buat kan. So I tak nak buat sesi for 1 week. I buat kerja lain dulu untuk company ni. Bagi I relax dulu from therapy pun boleh. Take your time, take a break. When you need a break, take a break. Betul. So is there any other self-care practice for the therapist if like they burn out? Kalau I memang I akan suruh pergi exercise lah. Benda paling mudah sebenarnya. Tak perlu buat exercise, pergi gym, angkat berat apa sebab. Just jalan, brisk walk. Pergi jalan dekat pantai ke, pergi jalan dekat tasik kan. Sampai Jaya ada 3 tasik. Yang 3 ke 4. Ada banyak tasik. So just jalan. Sebab bila kita jalan, kita jumpa matahari. Benda tu boleh bantu kita secara chemically lah sebenarnya. So sesimpel itu. Janganlah kita rasa macam dah kita stres, kita pun melayan ke stres tu macam nak bantu orang kan. So kalau untuk I sendiri memang I akan cuba setiap kali lah. Basically sekarang dah cuba untuk hari-hari pergi jalan. Sementara memandang benda-benda yang indah, dapatlah juga kesihatan lah sikit. Walaupun tak banyak. Healing. Beli kursi healing, duduk di lantai macam ini. Hiking ke, pergi. Betul. Tak ada masalah. Do what you love lah. Betul. Buat je apa-apa yang you suka sebenarnya. Macam kalau you rasa hari ni you tak nak buat ni, you buat benda lain yang you rasa masa kerja you dan you perlu buat itu, you buat itu. Be more flexible lah in terms of tu kan. Go take a break, go do what you love, watch movie. Kalau I suka watch movie. Jumpa orang. Jumpa orang tu penting. Tapi kadang-kadang kalau jumpa orang tu macam lagi stress. Macam seraputnya dia ni ke? Sebab jumpa orang yang betul lah. I mean contoh macam I ada satu group of friend yang kita orang akan plan kadang-kadang buat card game ke, main card game weekend, ataupun pergi hiking ke, ataupun main game PS4, PS5. So kita orang akan lepak kumpul dan takkan macam dia tak adalah rule. Tapi tak ada seorang pun cerita masalah kerja diorang. Just have fun. Have fun. Just okay. At the moment adalah kita just nak have fun je. So tak ada orang cerita masalah ke apa ke. So benda tu membantu juga. So that's why you have kena ada lah support group yang terbaik. Kalau ada suami atau isteri lagi mudah. And so kita ada siapa yang untuk kita ceritakan, dependent apa semua. Tapi kalau tak ada, cari kawan lah. Macam tu.
Okay, so as you guys as being a counselor, saya korang kena handle with empathy, right? Betul. So how do you guys maintain the professionalism with being empathic? Macam mana nak kita jadi professional dengan Empathy. empathy? Yeah. Boleh je. Dua-dua tu can concurrently happening at the same time. Maksudnya, as long as you kena tahulah, professionalism ni satu je benda. You kena tahu emosi you is not at that time. You berhak dengan emosi you, tapi bukan waktu sesi tu je. Sebenarnya you boleh rasa marah, you boleh rasa sedih, tapi bukan waktu sesi. Macam tu lah. After that, you rasa lah apa yang nak rasa. Masa tu je kita fokus on client. So, kita rasa empathy, tapi sama juga vice versa. Kalau you ada perasaan you, masa sesi, bersama-sama dengan klien, okay, berasa perasaan tu, dan lepas sesi tu, kita letak professionalism kita. Okay, this is no longer you, okay, tukar cap kan. Semua orang ada pakai cap, tukar cap. Okay, kita as a manusia, kita pegang role yang banyak sebenarnya sehari. We are a mother, a wife kan, a counsellor ke semua as a guidance macam teammate kan, team leader pun ya juga. So, wear your hat at the right time lah. Benda tu kena pandai. Kena pandai kawal dan balance. Tapi kalau tak teremosi, terpakai cap masih lagi tu, jangan judge, jangan menghukum diri kita sangat. Maksudnya it's okay. It's okay to fail. It's okay to make mistake pun sebenarnya. Tapi tak apa, next time kita jangan buat mistake. Dia satu lagi, kalau kita buat session, pastikan ada tempat spesifik. Contoh macam bilik counselling kan. Kita tahu, kita kena ada mindset yang masalah yang diceritakan dalam ni adalah dalam ni je. Bila keluar je pintu, kita adalah seorang, contoh keluar, I am Ahmad Syafiq. I'm not a counsellor for now. Sama juga kalau kita buat online. So kita kena ada spesifik tempat, spesifik setting supaya kalau kita keluar daripada setting tu, maknanya kita dah keluar daripada rumah ataupun keluar daripada bilik tu. So sebab kita kena fikir macam ni. Ayat dia agak macam jahat sikit lah. Itu bukan masalah aku. Itu masalah klien. Kita bantu dia. Tapi itu yang membuatkan kita lebih profesional sebenarnya. Kita rasa empathy dalam keadaan apa pun, dalam klien tu bercerita, ada empathy tu, ada unsur-unsur empathy. Tapi bila once kita dah keluar, kita kena sedar yang okay, dah habis lah. Benda ni kita belajar sebenarnya daripada doktor juga kan. Diorang push orang tu apa, bantu pesakit tu kan sehabis boleh, tiba-tiba meninggal. Salahkan diorang ke? Tak, diorang bukan salah. Itu memang ajal dia. So bila diorang keluar, okay, that's it. That's not my job untuk mengatakan dia hidup ataupun mati. So kita pula just handle emosi, behavior. So lebih mudah sebenarnya. Cumanya perlukan praktis lah. Setahun dulu as a counsellor memang struggle lah. Memang kita orang pernah, I ingat lagi masa kelas, ada seorang kelas Puan Diha. Kelas tu, dia macam supervisor besar kita orang lah as a counsellor, pelatih. So kita orang kena buat session, kita orang kena ada kelas, kita ada thesis untuk tahun yang sama. So overwhelm gila, perasaan semua serabut apa semua kan. So di satu hari tu dia kumpul kita orang satu hall besar. Dalam tu ada 100 lebih orang kan. Penihar tu cakap, okay, cuba luahkan apa yang you rasa. Tu tak tahu macam mana macam mana ni kan. So dia rasa nampak macam crime gila. Tiba ada seorang histeria. Literally histeria. Tapi dia bukanlah histeria yang hantu. Histeria yang nangis depression. Dia menangis. Lepas tu berjangkit. Tapi bila kita check, sebenarnya bukan histeria hantu lah. Histeria hantu. Tapi dia histeria depression. Maksudnya dia nak jelas release kan. So kita orang lelaki ni macam takut juga lah. Tapi bila tengok semua macam dalam keadaan zone diorang untuk mengeluarkan rasa, at the same time kita pun nangis juga. Untuk just mengeluarkan. So at the end of the day kita peluk sama-sama and everything. So just nak keluarkan emosi tu. Sebab awal tahun lah, kiranya tak sampai jadi kaunselor berdaftar lagi. As a kaunselor pelatih, benda tu pun dah beban kan. So bila kita tahu, oh rupanya kita orang tak perlu bawa masalah klien tu orang kata sekali dengan hidup kita orang. Macam kalau dalam bahasa Indonesia, baper lah, bawa perasaan. Jangan bawa sampai perasaan, jangan sampai efek diri kita sendiri. So cari cara untuk keluar kan. Bila dah ada cara, and then that's it lah. Itu yang I selalu buat lah. Duduk dalam bilik counselling, buat session semua, zone out kejap, keluar, habis. That's not me. Macam tu lah. Macam as you guys, as the counsellor, after macam tengah session, of course ada PNC dia kan. Yep. So after the session,
of course korang macam cakap tadi macam like korang akan cerita masalah klien tu generally untuk like release the you have during the session. So how do you guys handle the situation for maintaining the confidential for the client? So like korang tak overexpose the client ke? Kalau I memang takkan sebut siapa, umur berapa, kerja apa, I takkan sebut. I just cakap kalau orang tanyalah. Basically orang tak pernah tanya pun. Kalau orang tanya, kau buat session apa tadi kan? Dia cakap lah, oh dia ada masalah rumah tangga. Oh dia ada masalah depression. So benda tu kan general. Semua orang boleh merasai benda tu. Teruk atau tidak, berdasarkan apa yang kita rasa lah. Berdasarkan apa yang kita rasa dengan benda tu. So bila kita dah tahu apa yang terbaik untuk diri kita, and then that's it lah. Macam tu. Supaya tidak melanggar ethics tu. Itu yang sebab of course dia ada orang kata apa, line yang halus lah sebenarnya untuk kita buat benda tu. Tapi as long as kita sedar yang kita tidak membuka apa-apa rahsia, and then it's good lah sebenarnya. Tak ada masalah. So is there any like activities kau macam like what do you call Rutin lah, macam rutin. terapis macam tak burn out ke, macam like being emotional after the session? Macam saya cakap tadi lah, kena ada rutin selepas session. Benda tu sangat penting. Sebab kalau kita tak ada rutin lepas session, kita akan buat benda tu macam hidup kita. Contoh macam saya cakap tadi kan, bila saya masuk dalam bilik kaunseling, habis bilik kaunseling, habis je sesi, saya akan zone out sekejap. So rutin saya tu lah. And then bila dah habis zone out, kita rasa macam okay dah, beban emosi tu dah keluar sekejap, and then keluar, and then dah selesai. Tapi after benda tu, mungkin kita rasa beban tu lagi. So exercise lah, jalan, ataupun jumpa orang-orang yang I rasa I akan happy, macam tu lah. So as counselors, korang mesti kan kena improve your skill, semua practices apa semua. So macam ada any activity? Satu kriteria atau ciri-ciri counselor atau terapis lah in general, terapis yang good quality is that they will always want to learn. And it's not about therapist je, maksudnya klien pun, individu pun, you guys are, and it is lumrah hidup pun. Sebenarnya kita sentiasa belajar and learn about life. Kan? So always learn juga. So always check. There are a lot of new researchers every day. Betul. Every day ada banyak new findings kan. Betul. So cool and finding. Jangan rasa macam oh you buat teknik ni je kan. Contoh I've been working for so long, tapi apa salahnya you try teknik lain. Because bukanlah kita nak cakap eksperimentasi, tapi at least you ada banyak tools in your toolbox. So macam kalau dalam counselling kita ada toolbox kan. Okay, kalau sakit ni, okay, kita buka yang ni, kita terima yang ni. Tapi kita tambah lagi. The more the better. Macam lah. Always learn lah. I selalu ambil kelas, okay, tak payah. Tapi itu adalah satu perluan untuk lesen. Betul. So as a registered, kita berlesen, kita kena ada kumpul CPD ataupun point, merit point. So To be it's a must. Yes, it's a must. To go and listen, to go conference, to go workshop, it's a must for all therapy. So that's what you can do lah. Dia memang wajib lah basically untuk kumpul 20 mata CPD untuk renew for the next 2 years. So okay lah benda tu, bantu juga. We are towards the end dah sekarang. So everyone needs therapies actually. Cover. Kena therapy. Betul. Biasa ni pun kena therapy. So I hope you guys like have the insightful. Semoga you guys boleh tahu sebenarnya semua orang perlukan terapi sometimes. Okay, normalisasikan terapis. Sometimes if you don't want to go to therapist pun, find a partner that can be a therapist for you pun. Betul. Kena ajar lah. So start from within. So you kena bagi tahu partner you kan. So it's okay je. Everyone have problems. Betul. Everyone has emotion. We are all human being at the end of the day. So be patient to each one of us lah. Betul. Saya setuju. Thank you. Alright. Shafi. Thank you.